mulakan. Kita nak rekod tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi min ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'limat ta'lim wa tazakkur wa tazakir wa tanfu wa tanfa wa intifa' wa ifadatul istifad. Wa haitsu la tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilatil khair bi ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi insyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kita akan meneruskan kelas kita insyaallah taala minggu yang ke-9 semester ini. Kita akan membentangkan tajuk agama Kristian. InsyaAllah perdagangan kita akan dimulakan oleh Ainin Sofia dan kemudian baru saya akan membuat penjelasan atau tokok tambah seandainya ada perlu ditokok tambah. Tujuan kita perbincangan kita bukan lebih detail sikit sebab di antara yang betul-betul bersaing dengan agama Islam ini adalah agama Kristian lah. Persaingannya daripada dua awatif ni, persaingan yang sengit antara agama Islam dan Kristian ni dalam konteks berdakwah kerana kedua-duanya membawa misi rahmatan lil alamin. Kalau agama Yahudi ni jahanam untuk orang bangsa Israel saja. Jadi dia tak bagi bangsa lain tak boleh menganut agama, tapi Kristian ni dia membawa misi kepada seluruh alam. Dan kita membawa misi seluruh alam itu Muhammad arsalnaka ila rahmatan lil alamin, membawa rahmat ke sekalian alam. Itu ditandai dengan putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, kita tengok kedua-dua agama ini bagaimana dia mempromosikan agama akidah dia yang mesra alam. Jadi kita akan bersama dengan Ainin. So saya jemput Ainin, boleh mula boleh bentang dah ini. Ya Ustaz. Silakan. Ya Ustaz. Boleh. Mana pun nak slide aku tadi. Jumpa tak slide-nya? Dekat bawah tu. Aplikasi lain kena tutup dulu, tinggalkan saja PowerPoint awak tu. Nanti bila awak share, awak akan nampak ikon PowerPoint tu. Okey. Bukan yang ini? Betul lah, cantik. Okey, teruskan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nusafah binti Nazri dan hari ini saya akan menerangkan tentang agama Kristian. Okay, ni sedikit pengenalan pasal agama Kristian ni. Okay, agama Kristian ni dia adalah agama terbesar di dunia yang ada penganut dia lebih kurang 2.1 bilion seluruh ataupun sepertiga jumlah penduduk dunia. Kristian ni adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan juga ajaran-ajaran Yesus daripada Nazaret. Sebagaimana ditunjukkan dekat dalam karya-karya para pengikut diorang dalam Perjanjian Baru.
Okay, agama Kristian ni dia berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi, dan sebab tu juga agama ni dia digelar sebagai sebuah agama usulan Abraham. Penganut Kristian ni ataupun Nasrani mengikut kepada ajaran Jesus Christ. Yang Christ. Yeshua. Jesus Christ. Bukan Jesus Chris. Christ. Oh, Jesus Christ. Okay. Jesus ni dikenali juga dengan panggilan Al-Masih. Okay, diorang ada macam-macam tradisi agamawi, kepercayaan dan juga adat resam yang wujud dalam Kristianiti. Okay, agama Kristian ni dia selalunya dipaparkan sebagai 3 aliran yang terutamanya yang utama dan dibentuk selama 2000 tahun dahulu. Okay, yang pertama yang pertama adalah Katolik Roma, iaitu mazhab yang terbesar dengan anggaran 1.2 bilion penganut yang telah dibaptis. Dibaptis ni macam telah mendekatkan diri dengan Jesus Christ ni, dan diorang tak terlibat dengan macam tak terlibatlah dengan aktiviti dunia macam tu. Yang kedua adalah Ortodoks Timur dan juga Ortodoks Timur Tengah, dan yang ketiga adalah Protestan. Okay, Protestan ni ada pelbagai mazhab dan juga aliran fikiran, contoh macam Anglicanism, Reformasi, Lutheran, Methodist, Injili dan juga Pentecostalism. Okay. Penganut Kristian ni diorang menganggap yang Yesus adalah anak Yahweh dan dikatakan telah membentuk sebahagian daripada Tritunggal, iaitu Sang Hyang Tritunggal di Indonesia atau Tritunggal Mahasuci di Singapura. Tritunggal ni maksud dia adalah satu persatuan Yahweh, Tuhan Bapa, Tuhan Anak Yesus dan Roh Kudus yang telah membentuk menjadi satu Tuhan. Penganut Kristian ni juga diorang percaya yang Yesus ni wujud bersama Yahweh sebelum dunia ni tercipta. Iaitu diorang ni dilahirkan di dunia menerusi Bunda Maria dan juga seorang perawan, dan dibangkitkan dari kubur selepas wafat selama 3 hari dan sekarang berada di tangan kanan Yahweh, iaitu Tuhan di syurga. Apa maksud monotheist? Sebuah agama monotheist. Maksudnya apa? Monotheism atau monotheist apa maknanya? Monotheist. Kan ada tu nombor 2. Shopee. Oh, bisnes Shopee ke? Apa Ustaz Monotheist tu? Monotheist. Yang sebelah kiri awak tulis sebuah agama monotheist yang berdasarkan kehidupan dan ajaran. Apa tu agama monotheist tu apa? Agama monotheist. Agama monotheist ni kepercayaan dalam satu agama tu yang jadi teras dekat doktrin ketuhanan ni. Kepercayaan ni kepercayaan apa tu monotheist? Monotheist tu artinya kepercayaan Tuhan hanya satu sahaja. Itu maksud Tuhan satu. Okey, teruskan. Next. Okay, seterusnya akan menceritakan tentang siapa Jesus Christ ni. Christ. Okay. Jesus Christ. Okay, Jesus Christ ni dia dikenali juga sebagai Jesus daripada Nazaret, iaitu tokoh utama agama Kristian. Okay, dia dirujuk ataupun disebut sebagai Jesus Christ atau Jesus Christus dengan ungkapan Kristus yang asal dia daripada gelaran daripada Yunani yang maksudnya yang dilumurai minyak. Okay, yang sepadan dengan kaitan dia dengan perkataan terbitan Ibrani Al-Masih atau dalam bahasa Ibrani dia Yehoshua, dan dalam bahasa Indonesia dia digelar sebagai Yesus Kristus. Okay.
So apa yang maklumat penting ataupun maklumat yang utama tentang kehidupan dengan ajaran Jesus ni adalah 4 buah gospel hukum gereja dalam perjanjian baru, iaitu Matthew, Mark, Luke dan John. Okay. Ya. Banyak cendekiawan dalam dekat bidang-bidang kajian Bible dan sejarah ni bersetuju yang Yesus adalah guru Yahudi dari Galilea yang telah dianggap sebagai penyembuh dan dibaptiskan oleh John dan mati disalib disebabkan perintah daripada Gubernur Rom, iaitu Pontius Pilate, disebabkan tuduhan hasutan terhadap Empire Rom. Dan sebilangan kecil cendekiawan ni diorang mempersoalkan kewujudan sejarah Yesus. So pandangan penganut agama Kristian ni terhadap Yesus walaupun lain dan juga walaupun ada kelainan atau bertumpu kepada kepercayaan bahawa Yesus adalah Mesias atau Christ yang dijanji dalam perjanjian lama dan juga pada kebangkitannya selepas daripada penyaliban. Banyak orang Kristian ni diorang percaya yang Jesus ni adalah anak Tuhan yang dihantar untuk menyelamatkan dan memberi perdamaian dengan Tuhan melalui penebusan dosa-dosa kemanusiaan ni. Dan orang Kristian juga adalah penyokong kepada Trinitarianism dan percaya yang Jesus ni adalah jemaat Tuhan. Okay, lepas tu untuk mereka yang bukan penyokong Trinitarianism ni, diorang pula pegang macam-macam tafsiran yang lain mengenai ketuhanan Yesus ni. So dekat Apa dia? Kepercayaan-kepercayaan lain juga yang diorang kongsikan oleh orang Kristian ni kebanyakannya termasuk kelahiran dara, naiknya Yesus ke langit, kedatangan kedua pada masa hadapan. Ini adalah kepercayaan-kepercayaan yang kita selalu dengar juga sebenarnya sekarang kan Ustaz. Macam kedatangan kedua pada masa hadapan. Macam kalau mati sekarang nanti untuk masa akan datang dia akan lahir sebagai sama ada lahir sebagai binatang ke, lahir sebagai orang manusia tapi Yang mana ni? Yang ni yang poin yang terakhir tapi tak ada dekat situ Ustaz. Dia penerangan dia. Kedatangan kedua pada masa hadapan. Macam silap je buat penerangan tu. Tak apa awak cakap tu. Dia sebenarnya maksud dia tahu Nabi Isa akan, untuk Nabi Isa saja dia akan dihidupkan semula kali kedua pada akhir zaman nanti. Oh, bukan yang macam kelahiran semula tu ya Ustaz? Itu kelahiran semula tu untuk orang Hindu. Oh, Hindu je Ustaz? Tak apa, recognition dipanggil. Okey, tak apa, baca je, teruskan. Okay. So orang Kristian juga diorang percaya yang Yesus melakukan mukjizat dan juga membuat ramalan Bible. Okay, seterusnya adalah Hari Easter. Hari Easter ni adalah kepercayaan penganut agama Kristian ni yang Jesus Christ telah dihidupkan pada hari Ahad. Yang selalunya disebut sebagai antara akhir bulan Mac dan akhir bulan April setiap tahun. Dan juga awal April hingga awal Mei untuk penganut Kristian Timur. Okay, sebelum perayaan Easter ni, Minggu Suci disambut dorang dan pada hari Jumaat sebelum Easter dikenal sebagai Good Friday, iaitu hari Jesus telah disalib. Okay, pada Ahad Palma, Palm Sunday yang menandakan permulaan Minggu Suci, setiap penganut ni akan diberikan daun palma yang dah diurapi oleh para paderi. Okay, perayaan Easter ni dia terkenal dengan pemberian telur berwarna-warni yang berisikan coklat. Tradisi ni sebenarnya bukan tradisi Kristian tetapi merupakan tradisi kuno Yunani yang merayakan datangnya musim bunga. Dan perayaan musim ni selalunya dirayakan dengan meriah dan gembira sebab meninggalkan musim dingin yang suram dan beku. Jadi dekat sini telur dia adalah lambang kesuburan. Kenapa diorang guna telur tu sebagai lambang kesuburan. Okay. Seterusnya adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Okay.
Perjanjian lama ni atau kita panggil Old Testament dalam agama Kristian ni adalah kitab suci yang pertama dalam dua bahagian kitab suci agama Kristian. Yang lagi satu tu adalah perjanjian baru. Okay, perjanjian lama ni dia berkait dengan kitab suci agama Yahudi Tanakh dengan ada beberapa variasi dan juga tambahan. So dalam agama Kristian Ortodoks ni teks yang dikenali sebagai Septuagint diterjemahkan dari bahasa Greek dan perjanjian lama ni dianggap sebuah kitab suci untuk kedua-dua penganut Yahudi dan juga Kristian. Mereka percaya yang Tuhan ni dia memberi inspirasi kepada manusia untuk menulisnya. Dan kitab ini dia mengandungi buku yang berbeza dan hanya mengenai Tuhan dan orang Israel. Okay, untuk perjanjian baru pula atau New Testament, ia merupakan kitab kedua dalam kitab suci agama Kristian yang bahagian pertama ni dikenali sebagai perjanjian lama atau tanah oleh orang Yahudi. Kecil sangat tulisan awak ni. Teruskan. Kecil. Saya bolehlah nampak. Saya belum masih umur macam saya ni boleh nampak je lah. Begitulah. Dekat bawah lupa nak tu. Okey, seterusnya adalah akhir sekali asas-asas ajaran dalam ajaran Kristian ni. Okey, yang pertama dia ada 4. Okay, yang pertama doktrin dosa warisan atau the original sin. Okey, seteruskan maksud dia. Agama Kristian ni dia percaya yang manusia ni daripada lahir dah menanggung dosa. Jadi menurut ajaran Kristian ni, Adam dan Hawa dah melanggar perintah Allah dengan memakan buah daripada pohon larangan yang kita sebut dalam Al-Quran sebagai Syajarah Al-Khuldi dalam Taman Syurga atau dalam Bible disebut The Garden of Eden. Sebabkan itu, Adam dan Hawa ni dianggap berdosa sampai disingkirkan dari syurga hasil daripada perbuatan mereka. Akibat daripada kedua itu disingkirkan dan kemudian keturunan Adam dan Hawa ini terpaksa menanggung derita dan sengsara akibat daripada perbuatan Adam dan Hawa. Kemudian manusia ni, sebab tu manusia ni dikatakan berdosa sejak lahir. Jadi pelbagai macam-macam cara dibuat untuk nak hilangkan dosa ni. Dan menurut kepada perjanjian lama, orang Yahudi mengorbankan lembu dan juga kambing bertujuan untuk membersihkan dosa. Tetapi kalau nak membersihkan dosa seluruh umat manusia ni, kena ada satu pengorbanan yang agung iaitu kematian anak Tuhan. Okay, yang kedua, asasan kedua adalah doktrin anak Tuhan, the sonship of God. Okay, untuk nak selamatkan manusia ni daripada derita dan juga neraka, Tuhan telah turunkan anaknya ke dalam kandungan Maryam atau Mary yang akhirnya dilahirkan sebagai anak Tuhan. Ajaran Kristian ni diorang percaya yang Jesus Christ ni adalah anak Tuhan yang tunggal. Sebab Jesus itu dia lebih hampir dengan Tuhan berbanding orang lain. Jadi diorang beranggapan yang Jesus ni adalah seorang yang unik. So, perkara ni inilah yang menyebabkan Jesus ni dilahirkan dengan cara yang amat ajaib, iaitu tanpa melalui proses kelahiran manusia yang normal. Proses kejadian manusia bukan kelahiran. Proses kejadian manusia yang biasa. Lahir bukan biasa juga. Tapi proses dia tu. Embryologi dia tu berlaku secara tidak menggunakan percantuman benih lelaki dan perempuan. Next. Okay. Seterusnya doktrin ketuhanan Yesus, the divinity of Jesus. Okay, selepas Yesus ni digelar sebagai anak Tuhan, dunia Kristian ni akhirnya tukar status Yesus sebagai Tuhan. Macam mana diorang menganggap Jesus Christ tu sebenarnya adalah Tuhan yang menjelma dalam bentuk manusia. Jesus ni didakwa sebagai Tuhan berdasarkan kepada apa yang dibawa ataupun isi kandungan ajaran dia. Seperti keajaiban yang ditunjukkan dan juga kematian dia di tiang salib. Tapi ada juga setengah golongan Kristian macam Jehovah Witnesses, Christadelphians dan juga golongan Unitarian yang tak percaya doktrin ni. Okay, doktrin kesucian Trinity atau the Holy Trinity 3 abad selepas Jesus Christ secara rasminya dijadikan asas dalam ajaran Kristian. Walaupun awal-awal tu diorang ada dapat tentangan daripada setengah puak yang berpegang kepada ketauhidan Tuhan, tapi akhirnya puak-puak ini telah dihapuskan. Dan doktrin ini Tuhan bagi Kristian adalah Tuhan yang mempunyai 3 of 6.
atau nak cakap senangnya 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Aliran utama Kristian ni menyebut bahawa oknum ni adalah terdiri daripada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Roh Kudus. Dan tiga-tiga oknum ni ada kuasa yang sama rata. Dan ketiga-tiga ni juga membawa kepada satu. Jadi kat sinilah yang diajarkan di gereja-gereja Kristen tentang konsep Tuhan. Tentang konsep Tuhan. Dan semua sesuatu doktrin tidak perlu diajar oleh Bible yang mereka miliki. Yang terakhir adalah doktrin penyaliban Yesus, the crucifixion Jesus. Okay. Ini doktrin terakhir yang menjadi lambang utama dalam agama Kristian, iaitu misteri penyaliban Yesus di tiang salib. Orang Kristian ni percaya yang Tuhan telah menghantar anaknya yang satu tu yang tunggal, iaitu Jesus ke dunia bertujuan untuk tebus segala dosa-dosa manusia dan juga nak selamatkan manusia ni daripada api neraka melalui kaedah penyaliban dan kemudian untuk bangkit semula atas tujuan sama. So dekat sini ni adalah 4 antara doktrin yang asas bagi penganut Kristian daripada dulu sampai sekarang. Doktrin yang diorang amalkan ataupun yang diorang pelajari ni telah menjadi asas ajaran Kristian, tetapi ada juga sesetengah yang menafikan dalam kitab mereka sendiri dan juga sejarah gereja yang diorang sanjung tu. Ada juga penafian-penafian yang berlaku. Saja Ustaz. Alright. Ainin boleh Ustaz. Alhamdulillah, tahniah kepada Ainin di atas presentation tadi, dan saya yakin dan saya percaya presentation itu cukup saya puas hati lah. So di antara detail juga. Okay, kita nak kena tahu tentang Kristian ini, pada-pada sekalian, dia dalam 3 fasa, dia kata 3 kaca mata. Satu, kaca mata Islam, sebab Ainin tadi tak cerita tentang kata mata Islam. Yang kedua, kaca mata Kristian lama atau asal. Yang ketiga ialah kacamata Kristian selepas Paul. Ada 3 kacamata kita kena tengok Kristian. Yang Ainin bentang tadi dia lebih kepada Kristian dalam pandangan atau Kristian yang dibawa, doktrin yang dibawa oleh Rom. Oleh Rom. Di dalam portal saya dah berikan 3 video, so anda boleh tengok. Satu video tu berkaitan tentang sejarah Jesus, tapi cerita tu adalah sejarah yang diambil daripada Injil. So anda perlu dengar dan tahu, tapi batang tubuh tu jangan percayalah, sebab pelakon dia tu jadi Jesus lah apa semua, jadi dalam Islam tak dibenarkan. So itu bukan Islam, itu bukan cara akidah Islam melayani para Nabi dan Rasul. Tetapi kita nak ambil isi kisah yang diambil daripada Injil. Bukan daripada Al-Quran, kisah Injil. Sebenarnya macam mana, tapi dia terjemah dalam bahasa Indonesia lah. Anda boleh tengok. Anda tengok tu untuk tengok isi kandung, bukan percaya kepada cerita tersebut, sebab itu daripada sumber Injil ataupun sumber Bible yang dilakonkan oleh orang putih, yang memang tidak patuh syar'i langsung lah. Jadi anda boleh tengok tahu saja. Yang kedua ialah kupasan daripada Al-Habib Ali Zainal Abidin tentang sejarah. Dia akan kenalkan macam mana sejarah Jesus yang Ainin bentang tadi, itu selepas Paul. Yang ketiga ialah kisah Nabi Isa dalam Al-Quran. Itu ada 3 video, anda boleh tengok, tak ada masalah. Ambil daripada YouTube je pun. Okey. Jesus ni ataupun Nabi Isa alaihissalam dilahir, kalau saya kembali balik kepada kota undur zaman Nabi Ibrahim dulu, so dia ni diutuskan untuk menyelamatkan bangsa Israel.
agama atau syariat Nasrani adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi memperbarui syariat Yahudi dan baik pulih orang Israel. Kerana orang Israel sombong dan ego. Maka Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa alaihissalam dalam bangsa Yahudi untuk memperbaiki atau memberi syariat baru kepada agama Yahudi yang dipanggil sebagai syariat Nasrani. Syariat Nasrani. Ini maknanya tata kehidupan orang agama Nasrani lah. Bagi menggantikan syariat Yahudi dan baik pulih orang bangsa Israel yang sudah menghadapi masalah identiti atau masalah-masalah berkaitan tentang diri mereka. Ini di antara perkara yang kita kena jelas. Baik, bagaimana ini berlaku? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tahu perangai orang Yahudi ni dia suka bunuh Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul dari bangsa Israel yang bukan raja, bukan panglima, bukan orang yang hebat. Jadi untuk itu Allah Taala lahirkan Nabi Isa AS ni dalam satu kelahiran yang ajaib. Yang tujuannya tidak bukan ialah untuk mendiamkan para pemuka-pemuka Yahudi pada masa itu. Pemuka ni rahib dia ke Yahudi lah. Maka dengan izin Allah Ta'ala, Maryam telah berlakunya persenyawaan di dalam kandungan Maryam tanpa seorang bapa, dan sedangkan dia tinggal di Masjid Aqsa. Maryam ini adalah daripada keluarga Ali Imran. Keluarga Ali Imran telah berjanji kalau dia dapat anak, dia nak letakkan anak dia tu sebagai memberi khidmat di Masjid Aqsa. Namun yang lahir ialah Maryam, bukan lelaki. Oleh kerana mereka telah berjanji, maka dia letakkanlah Maryam di Masjid Aqsa, di mihrab dia, sebagai yang tukang bersih ni, untuk buat apa? Macam makcik, bukan makcik cleaner. Dia lebih macam tu lah. Macam noja lah maknanya. Khidmat, bersihkan, susun, ya itulah. Nak khidmat sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Dalam surah Ali Imran telah pun diperjelaskan. Baik. Kemudian dia memang tidak disentuh oleh lelaki dan tidak dijumpai oleh sesiapa. Sebab dia seorang perempuan. Macam mana dia boleh mengandung? Ini Allah Ta'ala nak tunjukkan keajaiban. Dan di sisi Allah Ta'ala tak ada masalah. Dan kemudian dia bersalin sebab dia dah kena halau apa oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan dia bersalin dan lahirlah Nabi Isa AS. Dan dia pulang balik dan Nabi Isa sepatutnya bayi ini, masa bayi dia telah boleh bercakap dan dia telah menampari, memberi tamparan kepada bangsa orang Yahudi, pendeta-pendeta dia. Jadi dia orang dah mula dendam. Dia kata budak ni kita kena bunuh, budak ni kita tak boleh diamkan lama sebab bahaya. Sebab dia membawa ajaran yang baru. Tapi sebenarnya bukan ajaran yang baru. Kenapa Ainin keluar? Keluar pula. Dia bukan agama yang baru. Dia adalah syariat yang baru. Akidah tak berubah. Jadi, dalam dia berdakwah kepada orang-orang Yahudi ini untuk jadi membetulkan ibadah dia, maka dia dapat 12 orang Al-Hawariyun. Al-Hawariyun ni ialah pengikut anak murid dia yang cukup setia dia. Ini 12 orang pengikut awal Nabi Isa AS, dan inilah pengikut dia. Dan dia berkembang, mengembang di Jerusalem, di Palestin lah sekarang ni. Tapi dia diberi tentangan oleh Yahudi sebab orang Yahudi je mana boleh orang lebih daripada dia. Maka dia merancang untuk membunuh Nabi Isa AS. Dan berlakulah peristiwa pembunuhan Nabi Isa AS. Dan kemudian Nabi Isa ini Allah Ta'ala telah tasyabbih dalam surah Hudah, makna diangkat dia ke langit, ke masuk alam roh, kemudian digantikan oleh salah seorang orang Yahudi, ada nama dia, dimukakan dia macam muka Nabi Isa, dan ditangkap dan disalib, dibunuh. Salib berbentuk Y, bukan ini, bukan si salib ni.
Di antara salibnya berbentuk Y. Kemudian habislah cerita, tamat. 12 orang tadi yang pengikut dia meneruskanlah pengajaran dan pendidikannya menggunakan syariat Nasrani secara diam-diam. Lepas itu 15 tahun ada seorang bernama Paul datang menziarahi apa ni Palestin, dan dia mendengar cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian dia buat cerita. Lepas dia mendengar cerita kisah Nabi Isa alaihissalam, dia mereka-reka cipta bahawa Nabi Isa telah pun dibangkitkan semula selepas 3 hari sebagai Tuhan, dan Nabi Isa ni anak Tuhan. Ini Paul. Barulah Paul ini membawa pahaman Trinity, 3 dalam 1. Sebelum kewafatan Nabi Isa alaihissalam, dan sebenarnya itu tidak ada masalah, dia tetap Tuhan wahid, maknanya ahad, iaitu tunggal. Okey, akidah Nasrani sebelum kewafatan Nabi Isa alaihissalam tak ada masalah, tahu dalam konteks ketuhanan Tuhannya wahid, monotheism, satu, tunggal, Kemudian selepas wafat, Allah angkat ke langit, datang Mamat nama Paul ni, itu dia buat cerita membawa satu ajaran sesat dalam agama Kristian. Dia menyatakan bahawa Nabi Isa ini anak Tuhan kerana kelahiran yang ajaib itu tadi dan kematian yang ajaib, maka dia kata ini anak Tuhan, dan lepas tu dia dihidupkan semula. Dan dia percaya bahawa Nabi Isa dihidupkan semula selepas 3 hari. Maka orang-orang Nasrani yang 12 orang tadi dengan anak murid dia serta orang Yahudi yang berada di sekitar Masjid Aqsa bangkit, bersatu dan menentang si Paul ini sebab membawa ajaran sesat. Maknanya orang Yahudi walaupun dia bunuh Nabi Isa, tapi dia tetap, bila ada orang bawa ini anak Tuhan, dia tentang. Maka Paul ni lari ke Rom, tak sempat dibunuh, lari ke Rom. Di Rom lah dia mula mengembangkan fahaman yang 4 tadi, yang doktrin-doktrin yang 4 yang Ainin bentangkan tadi. Berkembanglah mereka sehingga menjadikan berpuluh-puluh, 70 katanya, 70 mazhab-mazhab di dalam Kristian. Sebab dalam ketuhanan dia macam ada percaya ni lah, tak percaya ni aja dah, pening dah. 70 mazhab akidah orang Kristian. Ada yang percaya Nabi Isa ni bukan anak Tuhan, ada yang percaya anak Tuhan, ada yang percaya lepas 3 kali dibangkitkan, ada yang percaya bahawa dia akan dibangkitkan di akhir zaman di masjid di Istana Putih di Syria, Nabi Isa akan diturunkan. Begitulah akhirnya ada yang cerita merebak itu. Namun dia masih tidak meninggalkan elemen-elemen kasih sayang lah pada masa itu. Itulah yang berlaku sehingga ke hari ini dalam konteks akidah orang Kristian. Dan mengenai pandangan Islam, kita tahu bahawa Nabi Isa AS adalah Nabi dan Rasul. Ada dalam Al-Quran. Kita tidak akan angkat Nabi Isa sebagai Nabi, sebagai Tuhan. Dia adalah manusia biasa. Kelahiran yang Allah Ta'ala bagi mujizat di sebagai seorang Nabi, tak ada masalah. Tak bertentangan pun dengan keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lahir tanpa bapa, ini semua kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah boleh susun benda tu. Kemudian dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi Isa AS membawa syariat Nasrani. Tak ada masalah syariat dia. Makanan-makanan pun tak ada masalah. Halal haram pun sama macam kita. Arak judi sama macam kita. Sistem akidah sama macam kita. Tuhan yang satu. Tak ada masalah. Yang masalahnya Paul ni. Jadi, berkembanglah si pemahaman Qadir Protestan, Anglican, Ortodok, Katolik. Ini semua nama-nama yang membawa fahaman berbeza. Dan dalam Islam, itu ada Nabi dan Rasul. Kita tidak akan angkat dia sebagai Tuhan. Ini kena clear. Clear. Sekejap lagi saya akan share gambar. Sekali lagi gambar ini adalah gambar yang diambil daripada gereja dan adalah wajah-wajah, bergantung pengetahuan kita saja, wajah-wajah Nabi Isa yang digambarkan oleh mereka. Tapi dalam Islam salah, tidak benar. Ini hanya untuk kelas kita. Kita kena sebab nanti kita akan pergi ke
gereja, kita berdakwah, kita dialog dengan orang bukan Islam, terutama orang Kristian, yang kita nampak gambar ni, kita tahu, oh ini memang cara mereka fikir. Kita bukan nampak, wah, ini awak salah ni, dalam Islam mana boleh lukis Nabi dan Rasul. Masalahnya kita dalam gereja. Kita pemikiran kita kena fikir cara mereka supaya kita tak merosakkan proses dakwah kita. Okey, saya share sekejap Semua okey semua? Assalamualaikum. Okey Ustaz. Okey. Okey, ini adalah gambaran orang-orang, nampak gambaran orang-orang Kristian tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan dilahirkan semasa the Herod the Great. Ni Nabi Rom ni kat situ. Kemudian ini adalah gambaran Maryam ataupun Mary lah kata dia. Maryam tak ada. Ini adalah di mana Maryam yang berada di merahab Masjid Aqsa sedang membuat dia kerja amal dia, didatangi oleh Ruhul Kudus. Ni Jibril jumpa dia menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah akan mengurniakan kau seorang anak. Dia kata sedangkan aku tidak pernah bersentuh dengan lelaki. Ini semua kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kisah dia. Maknanya dalam Bible dah jelaskan. Tapi dia kata itu anak Allah. Tak salah. Sebab dalam prinsip Islam ialah laisa kamitsli syai'. Tidak ada satu pun tidak akan boleh disamakan Allah SWT ni. Jadi kalau lahir Nabi Isa sebagai watak manusia, maka dia adalah manusia. Kenapa nak disamakan Allah salah? Tak ada. Tidak, kita salah. Gambar ini adalah gambar juga kisah dalam gambar yang lain berkaitan pengisyaran Nabi Jibril alaihissalam atau Ruhul Kudus kepada Maryam bahawa dia sedang mengandung. Kemudian dia halau. Dia halau. Dan dia lari. Sebab orang nak kejar dia. Nabi ni sebab dia mengandung. Mana boleh mengandung masa dekat dikata sebenarnya Masjid Aqsa, dikata di gereja, tidak ni Masjid Aqsa. Kemudian diselamatkan. Mereka mengandung ni. Dibuat lahir kata orang lain. Kemudian lahirlah dia di bawah pokok tamar. Pada dalam Islam di bawah pokok tamar. Tapi dalam gereja ni dia gambarkan dalam yang lain. Kemudian lahir. Kemudian orang mula dah tahu macam mana Maryam ni boleh bersalin tanpa bapa. Kemudian di sinilah mula merosakkan akidah-akidah ni. The three wise men katakan ni. Okay. Ini perkara-perkara yang luar biasa kepada bayi tersebut. Dia boleh bercakap. Dan dia berdebat dengan padri-padri Yahudi. Kemudian aktiviti membunuh kanak-kanak berlaku untuk memastikan tidak ada pengikut-pengikut dia. Masa kecil-kecil dah ada usaha untuk bunuh. Maka dia lari ke Egypt. Kemudian dia pun mula berdakwah. Ini dah mula ni lah. Pembaptisan ni ialah dia minum air. Ini semua dah kena ngarut je lah ni. Jadi kalau pembaptisan ni baru dia macam mandi, bersihkan, dia dah tak buat maksiat lagi. Itu maksud pembaptisan lah. Okay. Kemudian bila dah besar, dia dah mula berdakwah lah. Dia berdakwah. Kemudian ada ni ada 12 orang pengikut-pengikut dia yang setia. Kemudian antara mujizat Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta dan juga menghidupkan yang mati. Semua kerja Allah Taala. Semua sebab dia ini di antara mujizat dia lah. Ini menyebabkan orang-orang Yahudi semakin bengang. Pengaruh syaitan. Dan dia kena dan inilah perkara-perkara yang di antara yang berlaku, mujizat-mujizat dia untuk menyembuh orang.
Okey, ni gambar-gambar dia. Yang menyebabkan semakin hari semakin bengang lah orang-orang Yahudi. Sebab orang dah tak boleh tumpu pada dia. Dia minta air. Ini semua adalah kisah-kisah inilah apa mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Isa. Dia boleh apa uh, ribut taupan dia boleh redakan. Okey, ni gambar-gambar. Saya share saja gambar ni. Dia berdakwah di bukit. Tapi ini pada pandangan dalam kacamata orang Kristian bukan kacamata Islam. Kalau tengok tu macam pelik. Ni. Sehinggalah ni kisah-kisah dia bantulah. Bukan keadilan dia. Ini adalah malam terakhir makan dia sebelum dia dibunuh. Nanti awak tengok dalam movie yang saya sharekan tu. Dia tunjukkan cerita juga dengan putih. Tapi ini pandangannya. Kemudian inilah dikatakan tempat dia akan dibunuh dan kemudian Allah Ta'ala angkat dia ke langit. Jadi orang Yahudi telah mengkhianati Nabi Isa AS. Kemudian ditangkap sebagai oleh Nabi Isa ni ditangkap kerana bersekongkol dengan pemberontak dan cuba menghapuskan agama Yahudi. Lepas tu dia ditangkap oleh orang Yahudi untuk kerana ni dan dihukum bunuh lah. Kemudian ini di antara apa yang hukuman-hukuman dia dikatakan dikenakan kepada Nabi Isa AS. Okey. Buku-buku dia. Ini buku The Station of the Cross. Okay. Kemudian lepas 3 hari dia kata Nabi Isa ni hidup balik. Kemudian dia dah penjelma sebagai Tuhan lah. Tapi masalahnya Tuhan ni pun nak kahwin juga. Ini problem dia ni. Tuhan mana boleh kahwin. Okey. Ini adalah saya stop jap. Tambah je yang ada. Share lagi satu. Saya nak tunjukkan anda lagi satu. Sekejap. Apa tak ada ni? Semua dah makan dah? Anak-anak dah sarapan? Belum. Belum, kejap lagi Ini adalah kisah daripada sudut yang lain Nabi Isa pada pandangan Paul. Tadi itu Nabi Isa dalam pandangan Yahudi juga, Kristian juga, tapi telah diubah suai lah. Ini dalam pandangan Paul lah, macam mana ajaran sesat yang ada. Ini di antara orang-orang yang bertemu, yang membicarakan tentang ni, dan ini adalah Saint Paul ni. Inilah orang yang digambarkan sebagai atau orang yang membawa ajaran sesat di dalam Kristian dan sehingga ke hari ini menyesatkan 3 dalam 1 dan sebagainya. Jadi dia pergi sana, dia cari yang saya kata tadi, lepas 15 tahun dia cari maklumat, kemudian dia mengaku bahawa itu adalah anak Tuhan. Dia buat cerita macam-macam. Buat cerita. Yang adalah keceritakan dia lah. Dia mahu dia turut tambah ada baptis lah. Dia tak ada baptis. Maknanya lepas tu nak dikonfirmkan orang itu sebagai orang Kristian. Kemudian makanan-makanan minuman yang dia kena makan. Ini kaedah kaedah pembaptisan. Dia macam-macam cara dia dibaptiskan ya. Kemudian ada elemen-elemen ni take off of sand, maknanya
kalau nak taubat, pergi jumpa dengan padri, mengaku, padri pun kata the name of God, aku tak ampunkan dosa kau. Dia buat maksiat lagi, taubat lagi, buat maksiat lagi, taubat lagi. Ini dia punya, dia takut tambah agama dia. Ini yang pada hari ini, apa-apa yang perlu dibuat, telefon baptisan lah. Okay. Jadi kalau nak kahwin, ini dia. Ini gambar-gambar tengah Maryam. Ini anak murid dia, Martin Luther, yang buat faham, yang memberi tafsiran kepada agama Yahudi, Kristian. Okay. Ini layout sebuah gereja. Ini adalah tempat conversion. Minta maaf masa dalam kerja, dia minta maaf, mengaku apa buat, nanti dia patut dimaafkan. Dia jadi bebas. Okay. Ini okay. Okay. Siapa nak tanya soalan? Silakan. Ada siapa nak tanya? Silakan. Pak Izzah? Izzah macam nak bertanya je. Tak ada Ustaz. Tak ada? Wow, dahsyat ni. Ada 3 lah gambar saya. Apa sudah jadi? Yang lain ada soalan tak? Ada soalan tak yang lain? Sana solat gereja, sana solat di gereja ke sana tu? Apa maksudnya ni? Salah ke solat gereja? Tak ada. Semasa Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dapat Konstantin dulu, dia dapat Jerusalem. Jadi dia ada di masa penyerahan gereja, satu gereja kepada Islam. Dia ambil keputusan untuk sembahyang, tapi dia sembahyang di luar gereja. Dia tak sembahyang di dalam gereja. Kalau kita nak sembahyang kat gereja, pastikan ada kiblat lah. Macam dah satu tempat lain lah, memang tempat ke tempat lain, tak ada tempat yang bersih. Dekat luar negara kan, alamak masjid tak ada, yang ada gereja bersih. Jadi kita nak sembahyang kat gereja, tak ada masalah. Tapi kena minta kebenaran dulu pada orang gereja tu. Saya nak sembahyang, saya orang Islam dan saya nak numpang. Ambil jadah kita, ngadap kiblat, pergilah duduk mana-mana yang jangan duduk kat depan tu. Tak ada masalah, tak salah pun, tak batal pun sembahyang kita. Tapi kalau di Malaysia ni pelik lah, masjid surau banyak, apa nak pergi sembahyang kat gereja buat apa? Kemudian nak kahwin nak gereja, boleh nak ke gereja, tapi nak ke kodi, kita pergi sana nak nikah kita. Nikah ni boleh di mana-mana saja. Sebab gereja itu adalah pelambangan kepada gereja itu adalah lambang kepada peribadatan orang Kristian. Jadi kenapa kita memilih gereja? Sebenarnya tak ada, walaupun dia tak ada masalah kita nak buat, tapi banyak perkara lain yang lebih bagus kita boleh buat untuk mengelakkan fitnah yang besar. Okey, kemudian saya lupa kena bentang pemikiran sekular. Hidayah, kenapa Hidayah? Bukan minggu depan ya? Hidayah ada masalah apa? Tak apa Ustaz, saya dah ingat balik. Awak satu je kan? Saya Islam liberal. Awak Islam liberal? Astagfirullahaladzim. Saya Islam liberal lah, saya bentang Islam liberal. Ustaz jangan, bahaya. Ada kes orang Islam kahwin di gereja. Dia kahwin di gereja ni, yang kahwinkan dia orang Kristian ke orang Islam? Dia kahwin dengan orang Kristian. Maknanya dia murtad lah. Kalau dia kahwin di gereja dengan cara orang gereja, maka sebenarnya dia telah pun keluar daripada Islam. Tak boleh lah. Tapi dia kata Islam. Dia kata Islam? Nikah macam mana? Tak tahu dah. Kita hanya boleh berkahwin dengan orang ahli kitab.
Kita boleh kahwin dengan orang Yahudi dan Nasrani, dia daripada kaum bangsa apa sekalipun. Yang penting agama dia lah agama Yahudi dan Nasrani yang asal, ahli kitab, kita dibenarkan kahwin dengan dia. Atau kita ingin nak kahwin dengan orang Kristian, boleh. Dengan syarat orang Kristian tu mestilah orang Kristian yang akidah asal dulu sebelum Paul. Dia kata saya guna Injil. Boleh. Tuhan tu Tuhan satu. Alam sama semua kita, cuma dia nak Injil. Itu ahli kitab. Boleh kahwin dengan dia. So, tak ada masalah. Dan dia akan sembahyang mengikut cara dia, kita sembahyang mengikut cara kita. Tapi dengan syarat dia kena akidahnya salah. Dah susah nak cari. Dan dia bukan yang ahli kitab yang merosak-rosakkan agama, sedangkan Kristian pada hari ini Injilnya tu Bible yang telah dirosakkan. Dan juga orang Yahudi boleh kahwin dengan dia, tak ada masalah. Tapi yang tak boleh kahwin dengan orang bukan Islam yang Chinese ke India ke yang agama-agama Hindu, Buddha contoh. Kalau nak dia kena masuk Islam. Kalau tidak kita masuk agama dia habis. Atau kita nak dua-dua. Katakan tak apalah, dia tetap agama dia, saya tetap agama saya. Dia tak sah lah perkahwinan sebut. Kalau berlaku nak zina. Macam saya di Johor dulu masa saya handle satu kes. Orang Kristian lah. Dia boleh open, dia tak kisah. Tapi dia kata kalau saya berzina berdosa, lebih baik saya kahwin. Jadi kahwin lah orang Islam tu dengan orang Kristian tu, dia tak bertukar agama. Dia kata ustaz pilih, nak saya berzina ke nak suruh saya kahwin. Tapi kahwin kena masuk Islam lah. Dia tak nak kata. Dia ambil nilai yang baik saja. Yang penting negara ni aman makmur. Saya tak buat jahat. Memang betul tak buat jahat, tapi salah. Salah. Kita kahwin dengan orang bukan Islam kecuali dia telah mengucap kalimah syahadah. Okey, ada soalan lain? Dia kena menerima cara hidup kita. Kalau nak kekalkan cara hidup Yahudi dan Nasrani, boleh dengan cara agama Yahudi dan Nasrani asal. Tapi kalau agama Yahudi yang sekarang ni pun itu tak nak berubah. Tapi cuma masalahnya ialah perangai dia. Agama tak ada masalah. Kalau dia seorang tahan agama tak ada masalah. Tapi dah tak ada orang perempuan Islam lain ke kat dunia sampai mencari orang Yahudi, orang Nasrani nak kahwin. Okey, kalau tak ada apa-apa kita boleh berhenti kelas kita pada hari ini. Ada siapa nak tanya? Ustaz, yang presentation group tu minggu 11 je? Dalam jadual ni minggu ke-11. Kan? Kejap kalau dalam jadual ni minggu 10 sebenarnya. Minggu ke-10, minggu depan babe. 24 Jun. Nanti Awatif Daniel Hidayah minggu ke-12. Isu-isu pemikiran umat Islam. Jadi minggu depan ialah pembentangan kumpulan. Tugasan kumpulan dah dapat semua kan? Halo? Halo? Dah. Jadi awak kena bincang sama awak minggu depan kelas kita hanya pembentangan 3 kumpulan ni saja. Ustaz, tapi yang dekat yang Ustaz bagi tu dia kata pembentangan minggu 11. Hantar minggu 12. Boleh juga. Jadi minggu depan kita akan pembentangan daripada fiqh ta'ayush dan fiqh muwatanah lah kan? Ya betul. Minggu depan saya akan bentang fiqh ta'ayush dan fiqh muwatanah. Minggu ke-12 pembentangan kumpulan. Okey? Ada masalah lagi? Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Boleh kita tamatkan kelas kita? Boleh kita tamatkan kelas kita? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh. Tak ada apa nak tanya